bukan tempat yang paling jauh dari pinggir yang panas. Maksudnya dia pandai memilih tempat yang paling sejuk lah. Kan haba di sekeliling tu, dia duduk di tengah-tengah. Dia betul di tengah-tengah. Puan-puan carilah, sekarang ni kita dunia tanpa sempadan kan, kajian-kajian tentang semut, tentang lebah. Saya tak ingat Netflix ataupun Discovery Channel. Dia ada, mereka ni memang orang panggil upah lah, saintis-saintis kan, untuk memerhatikan ni. Kalau yang lebah tu, ada yang lebah ni, dia memang bawa balik sarang lebah ke dalam rumah, kemudian tengok sepanjang masa apa yang berkembang daripada telur tu sampai dia terbang dewasa. Dia bubuh dalam cermin. Jadi dengan teknologi yang ada sekarang, kita dapat melihat dengan lebih jelas. Apa yang dilihat dengan lebih jelas? Kebesaran Allah lah. Tapi dia bergantung kepada hidayah Allah juga. Kadang-kadang tengok, kan kagum, sekadar tu je lah, tidak menerbitkan iman. Semut putih rayap. Rayap ni apa dia? Anai-anai. Ustaz Yusuf Izzuddin bercerita kepada kita tentang apa yang ditemukannya, ilmu pengetahuan rasa-rasa yang ada di sebalik makhluk hidup. Antaranya yang Allah berikan kepada makhluk-makhluk kecil, ada yang sangat menakjubkan, yang membuat orang berakal tersungkur sujud kepada yang Allah, pencipta yang maha perkasa. Sebagai contoh, apa yang kita saksikan pada satu komuniti serangga yang dikenal sebagai semut putih rayap. Serangga ini tinggal pada satu komuniti. Bila jumlah anggota itu bertambah melebihi batas normal dibanding dengan jumlah makanan yang ada, maka serangga ini dapat mengetahui hakikat ini berdasarkan insting. Insting tu apa makna dia? Jadi sehingga dia langsung menelan sejumlah besar telur di sarangnya. Sebelum membiak, telan telur terus. Dak padah dah ni dengan makanan yang kita ada ni. Dia musnahkan telur. Apa yang menyebabkan mereka buat begitu, itu petunjuk, antara bukti petunjuk Allah yang beri ilham kepada mereka melakukan apa yang mungkin mereka tidak ketahui. Rayap ini sendiri dia makan dari makanan dari kayu dengan lahapnya. Di beberapa tempat yang didiami oleh mereka, mungkin anggota satu keluarga menikmati makanan di atas meja makan. Lalu di pagi hari ketika mereka ingin menikmati makan paginya, ternyata kemudian mereka menemukan kaki-kaki meja itu telah habis dan hancur dimakan rayap, hanya dalam satu malam sahaja. Aneh lah rayap ni, semut putih aneh lah. Di beberapa tempat di Australia yang didiami oleh rayap, oleh anai-anai itu, seorang pelancong sambil melihat keluar dari jendela kereta api akan bertanya tentang kampung yang mereka lihat sepanjang mata memandang. Lalu hairan ketika diberitahu bahawa kampung tersebut tidak dihuni oleh manusia, melainkan perkampungan yang dibangun oleh semut putih rayap sebagai rumah. Dia ada satu, maksudnya satu kawasan yang dimonopoli oleh anai-anai. Sabana, Queensland. Kita panggil apa? Busuk anai-anai kan. Jadi sangat besar lah. Itu memang dikuasai oleh anai-anai kawasan tu. Tempat tinggal mati tersebut tingginya beberapa meter di atas permukaan tanah.
Anai-anai yang membangunnya dari bahan-bahan material yang unik, iaitu campuran ludahnya bercampur dengan bahan-bahan alam yang lain. Meskipun begitu, bangunan tersebut lebih kuat daripada apa dia tu? Tidak mungkin serangga-serangga lain dapat menembusinya, sebagaimana air tidak meresap ke dalam dindingnya. Di sarang itu ada lorong ataupun lubang yang bercabang-cabang, tempat para anak-anak itu hidup. Jadi macam mana anak-anak ini berkomunikasi? Dia ada kod, kan? Cukup mengetuk dinding lubang sarang dengan kepalanya beberapa kali, maka rayap-rayap lainnya, anak-anak lain mengetahui apa yang diinginkan berdasarkan bunyi kod. Para ilmuwan sempat menjadi ragu selama beberapa waktu. Maksudnya kehairanan untuk menafsirkan tentang kehidupan serangga seperti ini. Maksudnya para ilmuwan ni selama ni dia duduk cari kenapa anak-anak ni makan kayu. Sebab kayu mengikut kajian mereka tidak mengandungi zat organik. Setelah menjalani pelbagai kajian ilmiah, akhirnya barulah dapat tahu rahsia. Para ilmuwan akhirnya menemukan bahawa pada organ pencernaan anak-anak ini terdapat jasad renik haiwani yang hanya terdiri atas satu sel, iaitu protozoa. Apa kaitannya dengan protozoa? Protozoa tu apa dia, cikgu? Di dalam alat pencernaan anak-anak ini ada haiwan-haiwan awal yang sangat kecil yang tubuhnya terdiri daripada satu sel. Tubuh haiwan-haiwan awal ini mengeluarkan bahan-bahan yang mengubah kayu menjadi bahan makanan yang dapat dicerna, yang merupakan makanan semut putih. Jadi dia makan kayu. Ada haiwan kecil pula dalam perut dia tu yang cernakan kayu tu jadi makanan dia. Jadi dia tak direct makan kayu lah. Anak-anak tu dah seni, dah halus. Ada lagi yang terdiri daripada satu sel dalam perut dia. Macam kita lah, dalam perut kita ada apa? Ada bakteria. Cacing pun ada. Kalau kita nak fikir macam mana boleh cacing masuk dalam perut kita, bukan makan cacing. Jasad protozoa ini mengeluarkan cairan-cairan yang mengubah kayu menjadi bahan makanan yang mungkin dicerna dan dijadikan makanan. Anehnya sama sekali tidak ada satu pun anak-anak itu yang tidak ditemukan sel ini dalam tubuhnya. Ada belaka. Setiap anak-anak itu ada protozoa dalam perut dia itu. Seandainya sel ini tidak terdapat pada usus rayap sejak awal penciptaan, tentu ia tidak akan mampu bertahan hidup dan telah musnah sejak generasi pertama. Mungkinkah ini terjadi melalui faktor kebetulan sahaja, ataukah sesuatu yang telah diatur yang direncanakan sejak awal? Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lagi pelik. Yang seterusnya lagi pelik. Semut berternak dan bercucuk tanam pula dah. Semut ni memelihara haiwan dan bercucuk tanam dan menternak haiwan. Dia tu haiwan dah, macam mana pula boleh menternak ni? Di antara keunikan semut, sebagaimana disebutkan oleh Profesor Dr. Yusuf Izzuddin, semut menjinakkan ratusan jenis haiwan yang tingkatannya lebih rendah, sedang manusia hanya mampu menjinakkan lebih kurang 20 haiwan liar yang ditundukkan untuk dimanfaatkan.
Semut juga mengenal dunia pertanian. Serangga mana yang sering disebut sebagai kutu daun, yang biasa terlihat di atas dedaunan pada sebahagian tanaman, adalah binatang yang dipelihara oleh semut untuk dimanfaatkan. Oh, dia duduk menternak rupanya. Pada awal musim panas ni, semut mengirim utusannya untuk mengumpulkan telur serangga ini. Apabila mereka telah datang membawanya, mereka akan meletakkan dalam komuniti mereka, pada tempat di mana mereka meletakkan telur-telur mereka. Dia jaga telur-telur haiwan ternakan dia tu. Mereka sangat memerhatikan telur-telur serangga itu, sebagaimana mereka menjaga telur-telur mereka sendiri. Bila telur serangga ini telah menetas dan mengeluarkan anak-anaknya, maka semut-semut ini akan memberi makan dan memuliakannya. Belalah bela ni bagi makan. Setelah beberapa saat kemudian, tumbuhan mana akan mengeluarkan benda cair yang manis seperti madu. Bukan tumbuhan tu, maksudnya binatang tu lah kan. Kutu daun tu, dia mengeluarkan getah manis seperti madu, sebagaimana seekor lembu betina mengeluarkan banyak susu. Semut-semut tersebut memerah serangga tersebut untuk mengeluarkan getah manis, sebagaimana kita memerah susu lembu. Kutu daun, dia bela kutu daun. Semut tidak hanya memelihara binatang untuk dimanfaatkan seperti itu, tapi dia juga melakukan aktiviti bercucuk tanam. Salah seorang ilmuwan menyaksikan sepetak tanah di satu hutan yang di situ tumbuh setangkai padi berukuran pendek, dari jenis tumbuhan semi darat. Ini cerita-cerita ni adalah cerita pemerhatian manusia, kan? Salah seorang ilmuwan menyaksikan di satu hutan sebidang tanah yang ditumbuhi oleh padi yang agak pendek dari jenis setengah gandum. Luas tanah itu panjangnya 5 kaki. 5 kaki besar mana? Lebar 3 kaki. Kecil je lah. 5 kali 3. Itu ladang pertanian dia. Tinggi padi itu 6 cm. Jangan bayang padi kita, padi dia lah 6 cm. Seseorang yang mematikan sebidang tanah ini akan menyangka bahawa ada orang yang memeliharanya, kerana tanah-tanah di sekitar batang padi kelihatannya seperti telah digemburkan. Rumput-rumput pengganggu tercabut dari tanah. Dan yang aneh adalah tidak ada tanaman padi lain sekitar tempat itu. Padi-padi ini tidak tumbuh dengan sendirinya, tetapi telah ditanam oleh penanamnya. Dia ni saintis jumpalah ni jumpa. Jadi dia perhatilah siapa tanam ni. Setelah dia amati, ternyata sekelompok semut datang dan pergi ke tanah pertanian ini. Jadi sebab dia kecil tu, maka dia tengoklah dekat untuk memperhatikan lebih jauh apa yang mereka lakukan. Dan tidak lama kemudian ia pun tahu bahawa semut inilah yang menanam padi di salah satu bidang tanah itu, dan menjadikan pertanian sebagai salah satu profesi mereka yang bekerja setiap waktu. Ada di antara mereka yang menggembur dan membajak tanah. Ada yang cabut rumput. Bila ada batang rumput yang kelihatan aneh yang muncul di situ, maka beberapa semut segera datang ke sana dan menggigitnya. Dia jaga kebun dia. Padi itu akan tumbuh sehingga mencapai panjang 60 cm. Itu anak padi 6 cm. 60 cm, dua pembaris panjang tu. Tinggi ya. Maka butiran padi sudah mulai menguning dan musim menuai telah tiba. Ilmuwan ini menyaksikan beberapa baris semut pekerja yang tidak putus-putusnya berjalan beriringan menuju batang-batang padi itu. Lalu mereka memanjat sehingga sampai ke biji padi. Kemudian setiap semut bekerja memetik satu biji dari biji-biji padi itu. Lalu segera turun ke tanah dan pergi membawanya ke gudang penyimpanan makanan yang ada di bawah tanah. Yang lebih menakjubkan dari itu ialah
Satu kelompok semut memanjat satu batang untuk mengambil satu biji lalu melemparnya, sementara kelompok yang lain memungutnya dan membawanya pergi ke gudang penyimpanan. Dia ada semua tim yang bagus lah. Jenis semut ini memiliki kehidupan seperti kehidupan kota. Mereka mempunyai rumah seperti rumah kita, yang memiliki flat-flat dan bertingkat-tingkat. Di antaranya ada bahagian yang di bawah tanah dan sebahagian lain di atas tanah. Tak samalah dengan rumah kita, tapi maksudnya begitulah. Lepas tu ada pula yang sakit. Ada yang merawat orang sakit. Bukan orang sakit, semua sakit lah. Sebagaimana kita menemukan di antara mereka ada yang mengangkat jasad-jasad semut yang sudah mati. Semua ini dilakukan oleh jenis semut ini tanpa menggunakan fikiran, kerana semuanya dilakukan dengan insting yang dikurniakan Allah SWT ke dalam tubuhnya yang kecil itu. Jadi untuk lebih lanjut bolehlah search tentang semut, banyak dah kajian yang dibuat. Jenis semut sahaja pun dah berapa bangsa. Jadi berdosalah bunuh semut dia sudah. Kalau saja-saja, kalau dia mengganggu boleh. Kalau dia gigit kita bolehlah. Saja-saja kita pergi sarang dia tak payahlah. Tapi kalau dia mengganggu dalam rumah kita, itu perkara lain. Betul tu saja. Kalau apa ni ada macam kalau makanan tu semut dah apa ni dah hubung makanan tu, kita pun tak boleh makan makanan. Tak pastilah, tak pernah pula dengarnya. Kalau makan semut jadi boleh nantilah kita tengok rujukan sumbernya kat mana. Ada dah pernah dengar tapi tak pernah jumpa sumbernya. Kalau lalat tu pernah lah. Kalau lalat masuk tenggelam, bukan suruh buang, suruh minum. Cuma atas tergamak ataupun tidak sajalah. Sikit lagi burung hud-hud. Ibn Qayyim bercerita kepada kita dengan metodnya yang mudah difahami tentang petunjuk Allah pada spesies lain dari makhluk-makhluknya yang disebutkan dalam Al-Quran, iaitu burung hud-hud. Ibn Qayyim mengatakan bahawa burung hud-hud ini termasuk salah satu burung yang paling dapat memberi petunjuk dan pengetahuan tentang lokasi air yang ada di bawah tanah yang tidak dapat dilihat oleh makhluk lain. Di antara petunjuknya adalah seperti yang diceritakan Allah SWT dalam Al-Quran, bahawa burung ini berkata kepada Nabi Sulaiman setelah menghilang dan mendapat ancaman dari beliau. Ketika burung ini datang, dia memberikan alasannya sebelum Nabi Sulaiman AS memberikan hukuman kepadanya. Bahkan dia berkata kepada Nabi Sulaiman dengan satu perkataan yang mencabar dan membuat beliau menyembah dengan baik dan menerimanya. Apa perkataan tu dalam surah An ayat 22? Ahadtu bima lam tuhid bih. Aku mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya. Maksudnya saya datang kepada kamu dengan membawa satu perkara yang saya tahu, tapi engkau belum tahu, iaitu berita penting yang perlu perhatian. Wajib tu kami sabain binaba'in yakin. Dan aku bawa kepadamu dari negeri Sabah satu berita penting yang diyakini. Nampak satu berita penting. Kemudian dia mengungkapkan kebenaran berita itu dengan ungkapan yang lebih dipertegaskan dengan dalil-dalil yang kuat, sebagaimana ungkapannya, inni wajadtum ra'atan tamlikuhum. Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum. Sesungguhnya
aku jumpa seorang wanita yang memerintah mereka. Kemudian dia beritahu tentang sang ratu yang dinilainya sebagai satu ratu yang sangat agung, kerana dikurniakan segala sesuatu yang biasa dimiliki oleh raja-raja. Kemudian dia yang cerita semua tu, dia yang cerita kepada Nabi Sulaiman. Gambaran yang diberikan tentang Ratu Sabak tu dicerita oleh seekor burung. Jadi hakikatnya binatang ni dia duk perhati. Kan dia perhatilah, pandailah dia perhati. Cuma kita ni tak boleh bercakap. Nabi Sulaiman tu boleh bercakap dengan haiwan. Itulah. Burung ini menyampaikan satu perkara yang membuatkan Nabi Sulaiman berniat untuk pergi dan memerangi mereka apabila mereka tidak beriman. Setelah terlebih dahulu. Sebab apa? Sebab burung Hudhud memaklumkan bahawa mereka itu Ratu Sabak, ratu dan pengikut-pengikut rakyatnya, mereka wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Aku dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan menyembah Allah. Jadi maksudnya di sini pengarang nak bagi tahu tujuan Hudhud ni bagi tahu ni kepada berita penting kepada Nabi Sulaiman ni, nak bagi tahu ni Ratu Sabak ni sembah matahari, tak sembah Allah. Gitu. Bukan nak bagi tahu tentang singgasana dia tu tak. Tu tujuan utama dia. Kemudian dia mengabarkan tentang kesesatan mereka dan alasan yang mendorong mereka melakukan kesesatan itu. Cuba puan-puan buka surah An-Nam. Sebagai renungan yang terakhir hari ini. Hmm. 379 boleh. Cerita atas lagi tu. Cerita di atas lagi. Tak apalah, ambil muka surat 379. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka dan dia dianugerahkan segala sesuatu dan mempunyai singgasana yang besar. Aku dapati dia dan kaumnya menyembah matahari min dunillah, selain Allah. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Siapa bagi tahu ni? Hudhud. Dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah sehingga mereka tidak dapat petunjuk. Tengok muka surat 245 buku kita. Kemudian Hudhud menyebutkan di antara perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala iaitu mengeluarkan segala yang tersembunyi berupa air hujan, tanaman, hasil tambahan dan pelbagai jenis yang diturunkan dari langit dan yang dikeluarkan dari perut bumi. Jadi maknanya Hudhud ni burung yang soleh lah. Macam tu nak cakap orang soleh dah lah. Jadi Hudhud tahu ya, maksudnya Hudhud tahu bahawa jadi sebab sembah matahari itu tak sembah Allah. Kenapa? Kerana syaitan telah menyesatkan mereka. Burung Hudhud menyampaikan bahawa antara perbuatan Allah yang Maha Suci adalah dengan mengeluarkan yang terpendam di langit dan di bumi, seperti hujan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Betul lah,
Allah mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi. Di langit tu yang terpendam tu air hujan contohnya, daripada yang terpendam di bumi tumbuh-tumbuhan. Penulis kitab Al-Kasyaf mengatakan penyebutan tentang kemampuan mengeluarkan benda yang terpendam menandakan bahawa itu adalah ucapan burung hudhud kerana ia memiliki keahlian dan pengetahuan khusus tentang keberadaan sumber air yang terpendam di dalam tanah. Kemampuan tersebut merupakan ilham dari zat yang mengeluarkan segala benda yang terpendam di langit dan bumi, yang maha agung kekuasaannya dan maha lembut ilmunya. Bagi seseorang yang memiliki firasat tajam dan kemampuan melihat hakikat sesuatu dengan cahaya Allah, maka ia akan dapat mengetahui bakat-bakat setiap orang dalam satu bidang ataupun cabang ilmu tertentu melalui penampilan, gaya bicara ataupun ciri-ciri fizikalnya. Kerana tidaklah manusia berbuat sesuatu melainkan Allah yang menggerakkannya. Okay, cukuplah. Nanti kita sambung burung merpati pula. Apa yang kita nak bawa balik ni ialah berkenaan dengan memerhatikan makhluk-makhluk Allah untuk menghayati kebesaran Allah, beriman kepada Allah sebagai Rabb. Okay, segala yang baik daripada Allah, yang kurang daripada diri kita sendiri, kita akhiri dengan tasbih kafarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.